Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Merujuk kepada sebuah kuliah Ustaz Wadi Anwar baru-baru ini di Negeri Sembilan berjudul Bahaya Wahabi, di mana rakaman kuliah tersebut telah pun dimuat naik di laman web rasmi, laman Facebook rasmi Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sembilan. Ustaz Wadi telah membuat satu kenyataan di mana dari kenyataan itu saya ada dua soalan. Sebelum itu, ayuh kita dengar dulu kenyataan beliau, ya. Tidak tahu. No? Sebelum saya lupa, Wahabi ini kumpulan ini bukanlah kafir, tuan. No? Jangan tuan mengkafirkan mereka pula. Dia tidak kafir, mereka orang Islam. Mereka masih lagi Islam. Cumanya mereka terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kumpulan ini wujud di mana-mana pun, di Singapura, di Filipina, di Thailand, di Indonesia, di seluruh negara Arab. Mereka wujud dan tema mereka sama. Kekacauan yang mereka bawa itu sama. Huru-hara, perpecahan yang dibawa sama di mana-mana. Di mana-mana dunia benua Islam yang ada dalam dunia ni, dia punya rentak tu sama dia juga. Nah, apa yang mereka kecoh-kecohkan di Malaysia, yang itulah juga yang dikecoh-kecohkan di Indonesia. Apa yang mereka selalu highlight, selalu utarakan, wan-wankan sehingga umat Nabi menjadi keliru di Thailand, maka yang itu juga lah yang diwar-warkan di Syria, di mana-mana tempat. Baik, itu potongan daripada apa yang diucapkan oleh Ustaz Wadi Anwar. Video penuh ada saya bagi di bahagian description. Manakah description itu? Sila exit video ini, tap pada tajuk, ada description, ada link ataupun pautan bagi video tersebut. Sila tonton secara penuh, tapi kalau nak lompat terus ke situ, sila ke minit ke 19.30, minit ke 19 dan saat yang ke-30. Jadi berdasarkan kenyataan itu, saya ada soalan. Cuma sebelum saya nak tanya, saya nak minta tolong kepada para penonton video ini yang nak komen, jangan terus memberi komen-komen yang negatif ke apa. Saya tanya, kita bagi ruang bagi Ustaz Wadi menjawab dulu. Jangan awal-awal lah terus hantam. Okey, saya bertanya, kita bagi ruang untuk Ustaz Wadi menjawab. Okey, dan saya bertanya ni pun sebab Ustaz Wadi dalam kuliah yang sama, beliau ada menceritakan perancangannya untuk membuat siri kuliah yang lebih terperinci daripada studio beliau sendiri di Sungai Petani. Jadi saya berharap antara video yang beliau akan buat ialah penjelasan tentang dua soalan yang bakal saya nak tanya. Okey, soalan pertama, Ustaz menyatakan bahawa Wahabi ni terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi soalan saya ialah, Wahabi ni adalah sesuatu yang umum, sesuatu yang meluas, ya. Macam-macam dituduh sebagai Wahabi. Orang yang nak ikut sunnah dituduh Wahabi. Orang yang mengikuti hadis sahih dituduh Wahabi. Orang yang bertanya dalil dituduh Wahabi. Orang yang bertanya darjat hadis dituduh Wahabi. Orang yang membaca kitab Al-Um dituduh Wahabi, kitab Al-Um Imam Syafi'i. Orang yang berzikir secara perlahan, secara sir selepas solat fardu dituduh Wahabi, padahal dia ambil pandangan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Orang yang enggan berzikir hu-hu-ah-ah dituduh Wahabi. Jadi ramai Wahabi ni sebenarnya. Apakah mereka ni semua semata-mata kerana hendak mengikuti sunnah telah terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah? Atau mungkin Ustaz masukkan tokoh tertentu? Jika begitu, macam setahu saya, antara yang dituduh sebagai Wahabi, beliau bukan Wahabi tetapi dituduh sebagai Wahabi, ialah Tuan Guru Nik Aziz rahimahullah. Beliau juga lazim dituduh sebagai Wahabi. Antara yang dituduh sebagai Wahabi juga ialah Tuan Guru Abdul Hadi. Okey, semoga Allah memeliharanya. Beliau juga dituduh sebagai Wahabi. So, macam mana tu?
Adakah kelompok yang ramai ni ke, individu tertentu ke? Jika ustaz masukkan individu tertentu, mohon jasa baik sebut namanya secara penuh supaya kita dapat mengenalinya dan menjauhinya. Wahabi tak mahu lah, jauh sikit kan. Okey, bahkan kita boleh tengok videonya, bahkan mungkin kita boleh buat react ataupun saya boleh buat react kepada videonya. Ada kesalahan ke, ada penyelewengan ke apa ke kan. Jadi soalan pertama saya ialah siapa? Kelompok yang besar ni ke ataupun ada individu tertentu ke? Jika ada individu tertentu, minta ustaz namakan supaya saya, para penonton dan ramai lagi dapat berhati-hati daripada tokoh Wahabi tersebut yang terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz Wadi menyatakan bahawa Wahabi ini menimbulkan ataupun tema mereka sama saja, menimbulkan kekacauan di mana jua. Okey, di mana jua di dunia Islam ini ya. Okey. Soalan saya ialah, tidakkah ustaz terfikir bahawa kenyataan ustaz bahawa Wahabi ini terkeluar dari Ahli Sunnah wal Jamaah juga menimbulkan kekacauan? Sebabnya macam dalam beberapa bulan ini, sekarang ni hujung Mac, dalam beberapa bulan ini apabila Saudi membuka sempadannya untuk umat Islam mengerjakan umrah di sana, dan antara yang pergi ialah jemaah daripada Malaysia, saya mendapat screenshot daripada grup Telegram, grup WhatsApp jemaah kita yang pergi sana. Saya harap segelintir lah, ia mewakili segelintir, bukan ramai, mewakili segelintir yang dalam grup itu mereka berbincang-bincang tak mahu solat berjamaah di Masjidil Haram mahupun di Masjid Nabawi. Kenapa? Sebab imamnya bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka sanggup meninggalkan, berapa ya keutamaan solat berjemaah di Masjidil Haram? Berapa ya keutamaan solat berjemaah di Masjid Nabi? Mereka tinggalkan itu sebab imamnya bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Di sini saya nak tegaskan satu perkara, nanti dulu saya nak tegaskan perkara. Dalam screenshot yang saya dapat tu, mereka tak berkata ini daripada ajaran Ustaz Wadi Anwar. Mereka tak kata ini daripada Ustaz Wadi Anwar. Tidak ya. Tetapi mereka sebagai orang awam, mana mereka dapat idea yang imam-imam tu bukan Ahli Sunnah wal Jamaah? Okey, imam-imam tu confirm lah dituduh Wahabi kan. Kalau dari Saudi takkan nak lain pula kan. Okey, jadi where did they get the idea that this imam is Ahli Sunnah wal Jamaah? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz Wadi tak ada pula kata jangan solat belakang imam. Tetapi orang awam ni, mereka sendiri yang buat kesimpulan. Mereka sendiri yang buat rumusan ya. Mereka sendiri yang buat rumusan imam ni bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, jadi tak nak solat belakang mereka. Jadi mereka ni, saya tengok dalam screenshot tu, daripada grup Telegram mereka pergi masjid untuk iktikaf, untuk baca Quran, untuk tawaf sunat di Masjidil Haram, untuk ziarah makam Nabi di Masjid Nabi ni Madinah. Tapi bila nak masuk waktu solat, dia orang cepat-cepat balik hotel. Tak nak solat di situ, dia orang solat berjemaah di hotel. Where do they get the idea? The foundation of this. Asasnya dia orang dapat daripada mana? Okey, daripada segelintir ustaz di Malaysia, segelintir ustaz Malaysia yang mengeluarkan Wahabi daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi, tidakkah ini satu kekacauan? Okey, baik. Semalam saya dapat satu screenshot. Okey, dan yang ini screenshot okey. Yang tadi tu dah hilang dah, mana tak pergi kan? Okey ya. Jadi namanya saya tutup. Okey, saya besarkan. Boleh baca tak? Okey, boleh baca tak? Okey, bagi yang tak boleh, okey, tak apa, saya scroll. Okey, bagi yang tak nampak saya bacakan ya, saya bacakan. Hukumnya tak sah nikah, tak sah wali, tak sah sembelihan kepada golongan Wahabi. Kenapa? Kerana terkeluar daripada ASWJ, terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, terkeluar daripada agama Islam sebenar. Golongan yang salah pada Islam, salah pada imam, saya rasa silap tak ini sepatutnya salah pada iman kan, Islam, iman, ihsan ya.
golongan yang salah pada Islam, salah pada iman, salah pada ihsan, semata-mata agama ciptaan Yahudi yang guna brand agama Islam, berpegang kepada Quran dan hadis itu saja. Okey. Yang ini, yang si Fulan ni, yang menulis ni, okey, dia tak kata dia belajar daripada Ustaz Wadi. Bukan Ustaz Wadi yang ajar dia. Tetapi orang awam ni, bila dengar ustaz, mana-mana ustaz, sama ada Ustaz Wadi ataupun lain-lain, menceritakan, menyatakan bahawa Wahabi ni terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka sendiri membuat rumusan, mereka sendiri membuat kesimpulan, umpama seperti itu. Bukankah ustaz-ustaz, segelintir ustaz-ustaz yang anti-Wahabi di Malaysia biasa menyatakan bahawa Wahabi ni terkeluar dari Ahli Sunnah wal Jamaah, bahawa Wahabi ni daripada Yahudi, bahawa Wahabi ni ikut Al-Quran dan hadis sahaja. Lalu atas kefahaman tersebut, mereka ini sendiri-sendiri membuat kesimpulan bahawa tak sah nikah, tak sah jadi wali, tak sah sembelihan pun. Okay, kerana terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ini satu kekacauan ni. Ini satu perpecahan ini. Jadi soalan kedua saya, Ustaz tadi menuduh Wahabi sebagai tema dia mana-mana pun menimbulkan kekacauan. Jadi soalan saya, tidakkah Ustaz rasa Ustaz pun melakukan kekacauan, okey, apabila menyatakan Wahabi ni terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah? Ya, meskipun Ustaz hanya membuat kenyataan itu saja, tetapi orang awam mereka mengembangkannya sendiri-sendiri, mereka mengembangkannya kepada seperti apa yang kita baca. Sebab Ustaz kena ingat, Ustaz seorang yang masyhur. Bila Ustaz membuat kuliah, rakamannya tersebar luas, puluhan ribu view, forward, kemudian orang potong-potong buat TikTok apa semua tu. Okey, saya buat video ni sikit je orang tengok, kan? Jadi bila tu macam-macam lapisan orang mendengar, macam-macam lapisan orang menonton, kemudian mereka membuat kesimpulan-kesimpulan sendiri. Antaranya, tak nak sembahyang belakang imam di Masjidil Haram, tak mau sembahyang belakang imam di Masjid Nabi ni Madinah, dan sampai-sampai tak sah nikah, tak sah wali, tak sah sembelihan. Okey. Jadi okey, itulah dua soalan saya je. Boleh tak Ustaz perincikan kenapa Wahabi ni terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah? Dan jika ada tokoh yang tu, minta sebutlah nama dia. Sebab bila disebut sebagai umum ni, payah ni termasuk Imam Sudais ke, termasuk imam-imam di Masjid Haram ke, sebab mereka tu memanglah dikenali sebagai Wahabi kan. So bukan Ahli Sunnah wal Jamaah ke tu? Macam mana ni? Kan? Jadi kedua, kalau betul Wahabi ni tema dia membuat kekacauan di mana jua, tidakkah kenyataan ustaz itu juga menimbulkan kekacauan? Okey, sekali lagi saya nak tekankan, bukan Ustaz Wadi yang ajar orang jangan semayang belakang imam di dua masjid tersebut. Okey, mereka sendiri yang buat kesimpulan. Okey, bukan Ustaz Wadi yang ajar untuk orang berkata tak sah nikah, tak sah wali, tak sah sembelihan, tetapi si Fulan ni sendiri yang membuat kesimpulan. Tapi where do they get the basis of this idea? Asas tu dia orang dapat daripada mana? Okey. Jadi itulah ya dua soalan saya. Okey, moga-moga kepada para penonton kita bagi ruang untuk Ustaz Wadi memberi penjelasan yang terperinci dalam perkara ini. InsyaAllah ya, moga-moga. Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.